各位弟兄姐妹，新年永恩，身体健康，万事如意。Sekali lagi selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Aduh, jadi kamu begini. Bisa memakai bahasa Mandarin. Baik, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Imlek ya. Kami tahu bahwa sebagian dari kita merayakannya di dalam hujan dan juga banjir, tetapi kita tetap mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan atas kita semua. Dan kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah. Hari ini ibadah pertama di bulan Februari, kita juga akan menerima perjamuan kudus dan juga kita akan menyerahkan, memberikan yang terbaik dari kita semua dalam bentuk persembahan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Dan pada hari ini juga firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Arus Bijapi, dan akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati sejenak, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar betapa kecilnya kami Tuhan di hadapan-Mu, namun kami boleh diterima sebagai anak-anak-Mu itu adalah semua semata-mata karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu ya Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dan menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami, dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan boleh melindungi mereka, Tuhan boleh membawa mereka ke rumah Tuhan selama tidak kurang satu waktu. Sungguh Tuhan, kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Kami ingin fokus kepada Engkau, kami ingin memuji Engkau. Kami menyerahkan ibadah pada Kau saat ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang beracara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semusim telah berlalu dan kita akan menyambut musim yang baru. Tuhan telah memelihara kita selama ini dan kita percaya Allah senantiasa ada beserta kita. Kita tidak takut, kita tidak bimbang, dan kita tidak cemas. Saat kita lemah, Allah lah yang menguatkan kita. Mari kita naikkan pujian, kita nyanyi haleluya. Bapakku
menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Sungguh Tuhan, kita tidak takut, kita tidak bimbang, kita tidak cemas, karena Engkau beserta kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kau hebat, Terima kasih. ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita nyanyikan sekali lagi, nyanyi haleluya ya Tuhan. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, Mana hambanya saya persilakan. ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Saudara sekalian, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita mengkoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Jikalau ada dosa-dosa yang kita perbuat di hadapannya,
Mari kita bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 23 berbunyi demikian. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Dia. Kita akui setiap dosa dan kesalahan kita. Bapa di surga, Allah yang melihat segala sesuatunya di dalam diri kami, perbuatan kami, pikiran kami, perasaan kami. Engkau mengetahuinya dengan begitu menyeluruh dan tuntas. Dan kami menyadari ketika kami mengevaluasi diri kami, kami adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan seringkali kami tidak menyadari dosa yang sudah kami perbuat. Saat ini kami datang ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menyucikan, menguduskan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk duduk semeja bersama dengan Kristus, mengingat cinta kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yesaya 44 ayat 22 berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita semua, dan melayakkan kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara sekalian dipersilakan untuk boleh duduk kembali. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk boleh maju ke depan. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So sekalian, ini adalah peringatan yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada jemaat di Korintus mengikuti perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa sungguh-sungguh percaya. Dan banyak di antara mereka perjamuan kudus dilaksanakan untuk sekedar pesta pora saja. Oleh sebab itu dikatakan banyak di antara mereka yang meninggal, bahkan mengalami sakit penyakit. Oleh sebab itu gereja membuat peraturan di antara saudara sekalian yang belum dibaptis, jangan terlebih dahulu untuk mengambilnya. Dan saudara sekalian yang sudah dibaptis, yang sebelumnya sudah mengikuti pembinaan dan mengakui iman, saudara sekalian boleh dipersilakan untuk mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Saudara sekalian yang terkasih, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Dia menyadari ada penderitaan yang sangat berat yang harus dipikulnya. Ada pengorbanan yang harus dia jalankan, yaitu menyerahkan nyawanya. Dan pada malam terakhir Yesus mengadakan perjamuan. Dan perjamuan dikatakan untuk mengingat cinta kasih-Nya. Ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan
bagi setiap kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Dan selanjutnya Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Waktu kita makan roti dan anggur perjamuan kudus ini, kiranya kita diingatkan, kita sudah mendapatkan berkat yang terbesar, yaitu anugerah keselamatan yang dibayar dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Amin. Saudara sekalian, saya mengundang untuk saudara sekalian boleh bangkit berdiri. Dan saudara sekalian dipersilakan untuk membuka penutup dari roti. Dan juga kita mempersiapkan diri untuk mengikuti dan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami sudah memegang roti yang terpecah-pecah, yang melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik, menderita, mengalami siksaan di atas kayu salib. Di tangan kami sudah memegang anggur yang melambangkan penderitaan dan kematian Kristus, di mana darahnya mengalir
Sehingga melalui darah yang mengalir, yang melambangkan Kristus sudah menderita dan mati di atas kayu salib, sehingga darah tersebut menyucikan dosa dan kesalahan kami. Kiranya ketika kami memakannya, roti anggur perjamuan kudus ini, dan ketika kami minum anggur perjamuan kudus ini, kami boleh mendapatkan berkat rohani daripadamu. Karena kami mengingat, kami memiliki Allah yang kasih-Nya begitu limpah dalam kehidupan kami yang melampaui apapun juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami boleh mendapatkan bukan sekedar simbolitas saja, tetapi ada berkat rohani yang kami terima. Roti yang kami makan yang melambangkan tubuh Kristus. Anggur yang kami minum yang melambangkan darah Kristus, yang mengingatkan bahwa cinta kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kami yang tidak bisa digambarkan dan dilukiskan dengan kata-kata kami. Karena itu kalau kami sudah menerima berkat-Mu yang terbesar, kami telah menerima kasih-Mu yang terbesar. Ajarkan kami dalam kehidupan kami untuk mengasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh lagi mempersembahkan diri kami seperti Kristus sudah mempersembahkan dirinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. So sekalian dipersilakan untuk boleh duduk, kita meresponi perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan. Kita menaikkan pujian sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih bersama-sama kita akan membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, bunga wakung di ladang Tuhan ciptakan yang paling indah. Dan juga burung di langit Tuhan selalu pelihara. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan. Dan Tuhan tahu segala yang kita butuhkan. Mari dengan sukacita dan dengan tepuk tangan meriah kita naikkan pujian bunga wakung dengan warna yang indah. Bunga bakung dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang ramah selalu menjaga manusia berharga disediakan keselamatan. Kedua, mari kita nyanyikan dalam Mandarin. 一切需要天父已经都知道，我心中烦恼，让他为你追逐去跳。最爱的天父，天天都看顾，把世界的地主，信靠他的人真是有福。Memberikan yang baru dalam hidupku, ku memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ku percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tajam, sencing di kau suara. Sekali lagi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tajam, sencing di kau semua. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk menenangkan diri kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Rusdi Japri, dan akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Sungguh, Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala keadaan kita. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak
Tuhanku setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. So sekalian, mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di surga, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam kehidupan kami. 主啊，你是我们唯一所敬拜的， Karena tidak ada Allah, tidak ada ilah yang seperti Engkau, 没有别的人像你， yang berkuasa atas langit dan bumi, 能够主管天地， yang menjadi raja atas langit dan bumi, 成为宇宙的王， dan yang akan menghakimi setiap kami yang berhidup di dalam dunia ini. 我们每一个活在世上的人要被审判。 Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman 这时候要聆听你的话， yang disampaikan oleh kedua hamba-Mu. 被你的两位仆人， Kiranya kebenaran firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami 按你的话对我们每个人说， melalui kedua hamba-Mu, dan kami yang mendengarkan firman boleh menjadi pelaku-pelaku firman. 我们每个听的人能够成为行道的人。 Kami siap mendengarkan 我 firman-Mu. 们静听你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹们，平安，早安。 Saya pikir hari ini agak sepi karena mungkin pergi ke saudara-saudara untuk mengucapkan selamat Hari Raya Imlek dan mendapatkan angpau. 可能今天会比较静一点，有很多的弟兄姐妹可能 Ternyata hari ini cukup ramai ya. 他们没有去这个亲戚的家 Mencari angpaunya Tuhan, 来找这个上帝的红包， yaitu firman Tuhan. 就是上帝的话， Itu yang harus dicari terlebih dahulu. 这是我们应该要先听的。 Dan hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Allah. 今天神要我们来称赞，来荣耀他。 Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-96这个今天讲到的题目，要从诗篇第96篇， ayat yang pertama sampai yang ke-13. 从第1到第13节。 Kalau sudah mendapatkannya, kita membacanya secara bergantian. 如果我们有找到了，我们用起样的方式来念。 Yang ganjil dibacakan dalam bahasa Indonesia, 这个单数的用印尼文念， yang genap dibacakan dalam bahasa Mandarin. 双数的我们就用中文来念。 Mazmur 96 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. 要向耶和华歌唱，称赞他的名，天天传扬他的救恩。
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. 因耶和华伟大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬拜敬畏。 Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 有尊荣和威严在他面前，有能力与华美在他的圣手。 Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. 要耶和华的名所当得的荣耀归给他，给那供物来进入他的宴宇。 Sujudlah, menyembahlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. 人在列邦中要说耶和华作王，世界就坚定，不得动摇。他要按公义审判万民。 Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. 愿天和其中所有的都欢乐。那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼。 Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah pujilah dan sembahlah Dia. 我们的主题就是称赞与荣耀他。 So sekali menarik sekali di ayat yang pertama dikatakan nyanyikanlah dengan nyanyian baru. 所以我们在第一节就说你要向耶和华唱新歌。 Coba ya. So sekalian nyanyian baru nyanyian biasanya berisi puji-pujian, biasanya berisi hormat kita kepada kemuliaan nama Tuhan. 唱新歌就是我们常常要敬畏神的时候，我们唱。 Baru katanya. 我们讲新歌， Berarti kalau baru itu ada selalu yang kita puji, kita naikkan kepada Tuhan. 我们要将新的歌常常唱给我们的神听， Pujilah Allah karena kasih-Nya. 因为我们要赞美他的爱， Pujilah Allah karena keadilannya. 因为他的公义， Pujilah Allah karena kemuliaannya. 因为他的荣耀。 Berarti tiap hari ada nyanyian-nyanyian baru yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. 所以每天我都可以为他唱新歌。 So, sekarang apakah kita merasakan itu di dalam kehidupan kita 我 sehari-hari? 们是不是在我们的生活上有体验到这一点？ Hari ini saya bisa memuji Tuhan karena kebesarannya. 我们天天要能够赞美上帝，因为他的 Saya 伟 bisa 大， memuliakan Tuhan karena keadilannya. 因为他很伟大，因为他 Saya bisa meninggikan Dia karena perbuatan Dia yang 我 ajaib. 们能够来赞美高举他， Nyanyian baru. 就是唱新歌。 Artinya kalau kita memuji Tuhan, ada saja yang kita bisa naikkan pujian kita kepada Tuhan. 所以我们如果来赞美上帝，我们每天都可以用新歌来对他唱。 So sekalian mungkin kita lihat ada orang-orang yang agung, ada orang-orang yang kelihatannya luar biasa di dalam profesi ataupun di dalam bidangnya. 我们知道有一些专业的人，无论他在自己的那个场合里面， So sekalian tahu ini pemain sepak bola yang bernama Lionel Messi. 我们知道这个玩足球的人， Ada yang tahu? 有人知道吗？ Hah? Pasti tahu lah ya, ibu-ibu pun sebagian ada yang tahu. 你们也是很喜欢来看这个， So sekali kita bisa menaikkan puji-pujian kepada Dia. 我们能够为他唱， Kita 歌 bisa 唱 memuji orang ini. 我们能够来为他 Karena 赞美， orang ini sudah meraih 8 penghargaan Ballon d'Or. 所以因为他有得到了8项奖品， Ini penghargaan bagi pemain sepak bola terbaik di dunia. 这是世界最好的那个踢球员， Dan dia dapat 8 penghargaan. 因为他有8个奖项。 Waktu ikut Piala Dunia dia mendapatkan 3 kali
penghargaan sebagai pemain yang terbaik. 所以他有甚至是世界他最好的球员。 Dan dia salah satu pemain yang paling banyak meraih trofi juara, yaitu 46 trofi juara. 所以他有46这个奖品他所得到。 Tidak ada pemain sepak bola yang meraih juara sebanyak dia. 没有一个踢球的球员有像他这样。 Dia juga pemain yang terbaik boleh katakan sepanjang zaman. 所以他也是整个时代他是最好的。 Mungkin kita mengetahui ada Pele, ada Maradona, tapi banyak orang berkesimpulan Messi lah yang terbaik. 所以我们有见到了很多的那个球员，但是他是最。 Dan dia juga salah satu utusan dari UNICEF. 他是一个这个 UNICEF 的一个指派人。 Satu lembaga dari PBB yang peduli terhadap anak-anak miskin terlantar. 他是一个在这个国际里面，他对穷人是有关怀 Boleh 的。 katakan orang ini di bidangnya luar biasa. 这个人在他的场合是很伟大 Dan 的， bukan juga luar biasa dalam bidangnya, dia peduli terhadap kemanusiaan. 所以他不单单自己在场合里面很出名，他也是， So sekarang kita akan memuji orang ini. 所以我们也必须要赞美 Oh 他。 Messi, kamu mendapatkan 8 penghargaan Ballon d'Or. 我们看到他有得到8项的世界奖。 Oh 我们要赞 Messi, 美 engkau 他 begitu mulia, engkau mendapatkan 3 penghargaan terbaik sebagai pemain sepak bola dunia. 你是一个3次从世界得到的冠军的地球员。 Messi, engkau satu-satunya pemain yang memiliki 46 trofi. 你有46的奖项， Dan puji-pujian yang lain. 还有一些别的称赞。 Tetapi pada suatu hari atau suatu saat 但是有一天，或者是有一次的时候， kita akan kehilangan kalimat untuk memujinya. 我们会失去他的称赞。 Wah, kita sudah muji ini, muji ini. Tetapi akhirnya 呀，makasih。我们能够赞美这个，赞美那个，但最后 sebagai pemain pasti dia mengalami penuaan dan akhirnya pensiun. 最后他也是能够告老。 Ketika dia main begitu lincah waktu masih muda, 当他年轻的时候，他那么的 pada satu waktu dia nanti akan tidak lagi bisa bermain bola karena usianya sudah tua. 最后他已经不能够再玩了。 Pada satu hari nafasnya bermain bola begitu kuat. 我们看到他在玩的时候，他的那个喘气这么 Pada satu 强， waktu lagi nafasnya terengah-engah dan tidak begitu kuat. 但是最后他也是能够不能够再好像 Karena 以前那样， kadang-kadang mengalami batuk. 可能Itu faktor penuaan. 有时候他会咳嗽， Ya, tidak apa-apa. Itu proses. 这是过程无所谓。 Artinya Bapak Ibu Saudara 我 sekalian, 们知道他的意思， manusia yang begitu mulia, 我们看到这样有荣耀 yang 的 kita 人， puji, kita agungkan, kita muliakan, pada satu waktu kita akan kehilangan kata-kata untuk memuji dia karena tidak lagi ada sesuatu yang bisa dihasilkan melalui prestasinya. 所以我们一直称赞他，一直称赞他，到最后我们也把称赞的那个词已经用完了。 Nah, ini orang yang kedua. 这是第二， Ada yang kenal 有人认识他吗？ Bunda Teresa, 是德蕾莎夫人， seorang biarawati dari Albania. 同是阿巴尼亚的人， Tetapi dia tergerak melihat kemiskinan dan juga khususnya orang-orang kusta yang ada di India. 所以他在印度看到一些贫穷以及那些麻风的人， Maka dia meninggalkan negaranya, 所以他就背井离乡， melayani orang-orang miskin dan orang-orang yang sakit 就去 kusta. 到那边来服侍那些贫 So 穷的 sekarang 人。 penyakit kusta pada zaman kita itu mungkin bukan lagi penyakit yang menakutkan, sudah ada obatnya. 我们知道现在我们认为麻风不是我们很觉得很不能够医治，但现在能够医治了。 Tetapi pada zamannya 但是那个时候， penyakit ini sangat menular dan banyak orang ketakutan.
所以那个时候，这个麻风病是能够传染 Kalau 的 kita 很多 ketemu 人。 orang yang sakit kusta, 如果我们有遇到这个麻风的人， ya kita mungkin menjauh dari orang ini. 所以我们会远离他。 Tapi orang Bunda Teresa mau melayani 但是我们看德雷夏这个妇人，她要 orang-orang miskin, 去服侍， orang-orang sakit kusta yang dijauhi. 所以那些麻风的人对他都很好。 Maka kita boleh sebut dia adalah seorang biarawati yang penuh dengan kasih. 所以她是成为一个很好这慈祥的妇人。 Dan akhirnya dia mendapatkan penghargaan-penghargaan. 但是她就是有得到很多的奖励， Penghargaan kemanusiaan dari negara ini, 所以从这个国家得到 dari 奖 negara 励， itu. 还有那个国家得到 Bahkan dia mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. 所以 Dari 他就从诺贝尔得到了和平奖。 satu penghargaan yang boleh katakan tidak mudah didapatkan oleh orang. 所以这个和平奖是很少有人能够得到的。 Karena dia seorang biarawati yang penuh kasih. 他是何等的慈祥， Seorang yang mendapatkan penghargaan banyak kemanusiaan. 是从人类得到最多的奖项， Kita meninggikan, kita memuliakan orang ini. 所以我们就能够称他是个伟人。 Tetapi pada satu hari, Bapak Ibu 但 Saudara, 是有一天， puji kita pun akan kehilangan kalimat untuk memujinya. 所以我们称赞他，最后也就没有好称赞的。 Oh kasih, oke kita memuji. 我们他很喜爱我们， Tapi sebagai manusia tidak ada seorang pun yang sempurna. 但是我们人类没有一个是 Pasti 完全 ada 的。 sisi-sisi kemanusiaan yang punya, boleh katakan dia memiliki sifat yang kurang atau sifat yang buruk. 可能我们会看到有一方面，他会比较弱， Kita bisa memuji kasihnya. 我们能够吃到他的慈 Tetapi 爱， mungkin kita tidak bisa memuji dalam keadilannya. 但是我们不能够来判断他的公义， Kita bisa memuji kepeduliannya. 我们能够称赞他那个关怀， Tapi kita mungkin tidak bisa memuji dalam hatinya ada kesombongan diri. 但是我们不能够称赞他他心里面如果有那些比较不合人的。 Ya, setiap manusia ketika kita ingin memuji pasti ada batasnya. 所以我们每一个人要被称赞，一定有他的限度。 Ya. Bapak, Ibu pasti tahu presiden kita yang baru saja turun. 我们知道我们这个刚退休的那个总统 Di awal pemerintahannya, 在他的那个执政的时候， kita sangat berharap 我们非常的荣耀他， pembangunan semakin maju. 所以我们看到他一切的建设都好， Masalah-masalah kemanusiaan bisa diselesaikan. 所以一切的人权的问题，他 Masalah 都做 PKI, masalah 13-14 Mei kerusuhan bisa diselesaikan. 所以在13、14的那个5月份的事件，他 Pembunuhan 能够， Munir bisa diketahui siapa pelakunya. 所以穆念的那个杀者他是 Kita 知道 sangat 是谁， berharap. 所以我们现在非常的荣耀他。 Memang di era Presiden Jokowi waktu itu pembangunan ekonomi begitu boleh katakan meningkat dengan 所以 pesat. 我们看到周贵的时代经济和建设都是很Bukan saja kita menaikkan pujian 我 kepada 们 dia. 不单单为他来称赞， Pemimpin-pemimpin dunia juga salut dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. 所以我们看到一些那些这个政界的那个这个为人都一直在称赞他。 Kita mungkin menyimpulkan ini loh presiden yang terbaik sepanjang Indonesia berdiri. 所以我们能够做一个结论，他是一个我们这个总统是在他任期的那个最有力的， Tetapi di akhir pemerintahan, 但是在他最后的执政， satu lembaga yang bernama OCCRP, 有一个这个机构， satu lembaga yang didirikan oleh wartawan-wartawan dunia. 就是世界的那个记者他们的一个组织。 Biasanya lembaga ini untuk menentukan peringkat siapa sih presiden yang paling korup di dunia ini. 所以他们会在这个调查世界最那个贪污的总统到底 Maka 是谁。 dibukalah satu
surat menyurat supaya setiap orang boleh memasukkan nama. 所以他就呼吁每个人都可以进到他的那个网络里面。 Ada masukin pemimpin ini, ada masukkan Bashar al 有的用这个有的这个是这样的这个总统这样的领袖。 dan juga mungkin banyak wartawan di Indonesia memasukkan nama Presiden Joko Widodo. 可能我们这印尼的记者有很多将这周国威的那个资料放进去。 Dan akhirnya ada satu tim yang menentukan siapa sih presiden yang paling korup di dunia ini. 所以他们就要决定谁是世界上最贪污的总统。 Jokowi dapat peringkat yang ketiga. 我们知道周国威他得到他是第3名的。 Memang dikatakan dia tidak terbukti menerima uang hasil korupsi. 他没有得到证明他有得到这些钱， Tapi pertimbangan dari tim ini 但是他们的那个审判 bukan hanya menerima uang saja, maka dikatakan 不是 korupsi. 单单他们接受这个贪污的钱而已。 Tapi Presiden Jokowi terkenal dianggap sebagai yang ketiga terkorupsi. 所以周国威他是被排名第3最贪污的人， Karena melalui kepemimpinannya banyak sistem yang baik akhirnya dirusak. 因为在他在领导的时候，有很多的这个他被他弄坏了， KPK makin lemah, 所以以致他一直在削弱下来。 MK bisa diatur supaya anaknya bisa menjadi wakil presiden. 我们知道还有一些这个法庭能够使他的孩子做那 Ketika 个 pemilihan umum, aparat-aparat kepolisian, TNI yang seharusnya netral dipakai untuk calon tertentu. 所以有一些这个政府的人应该是中立的，但是被他我弄到要做一个要倾向哪一组。 Satu presiden yang dia awalnya begitu agung. 所以我们看到这个总统在最前的时候是那么的伟大， Kita memuji kepemimpinannya. 我们看到他那所做的， Tapi pada akhirnya kita kehilangan kata kalimat untuk memujinya. 但是在最后我们就对他失去了赞美。 Manusia terbatas. 所以我们看到人是有限的， Manusia bisa jatuh dalam dosa. 我们知道是人能够跌入在罪恶的深渊里。 Manusia bisa menjadi seorang manusia yang gila kekuasaan. 我们看到一个人，他会为救他的权柄而自己堕落了。 Seperti Raja Saul yang awalnya dipuji-puji, wah orang ini tampan. 就好像扫罗王在最前的时候，人家一直在称赞他， Orang ini layak jadi presiden, jadi raja. 他是很配得做我们的王。 Wah orang ini luar biasa penampilannya. 这个人非常的伟大， Banyak orang memuji-muji dia. 所以他们一直在称赞。 Dan dia merasa jangan saya jadi raja. 他一直想我不可以做王， Tetapi ketika dia menjadi raja, 但是当他做王的时候， dia pegang kekuasaan itu. 所以他就这个包了他那个所做的那个 Daud 王 yang 位。 dianggap bisa menggeser kedudukannya. Daud yang dianggap bisa menggeser kedudukannya menjadi raja. 所以他能够把这个大卫能够迁移到他能够做王， Dia kejar-kejar dan dia ingin bunuh. 所以他就这样追逐他。变 Sekarang 成 banyak orang-orang yang kita puji, kita muliakan, tetapi 很多人我们赞美他，但是 pada satu waktu kita kehilangan kalimat untuk 我们 memuji. 最后已经失去了对他的赞美。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dikatakan memuji Allah. Ada nyanyian baru, artinya kita bisa memuji dan banyak hal-hal yang kita bisa memuji Allah. 所以我们要赞美我们的神，我们有新歌来赞美，一直来赞美他。 Dalam 2 Korintus 9 ayat 15 dikatakan syukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 所以我们在哥林多后书，他说我们对他是没有能够再讲的。
So sekalian Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. 我们看到保罗对哥林多的教会 Mengatakan 说， Allah itu karunia-Nya begitu besar. 所以他说这个上帝是那么的那个伟大， Sampai kata-kata kalimat tidak cukup untuk mengucapkan Baik, itu- bagaimana karunia Allah di dalam hidup kita. 以致我们要称赞他都没有话语来称赞他了。 Di dalam Mazmur 40 ayat ke-6 dikatakan, 在诗篇46篇这样说， banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib dan rancanganmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Sekiranya aku mau memberitakannya dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. 所以这个46篇讲神是对我们那么伟大，我们到最后已经没有什么可以为他来称赞了。 Paulus mengatakan tak terkatakan. 所以保罗说完全没有在能够表示的。 Pemazmur Daud mengatakan tidak terhitung berkat-berkatnya dan perbuatannya yang 所以 ajaib. 在诗篇说我们已经不能够算我们怎么样来赞美他。 So sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， maka pemazmur yang kita baca katakan tadi, nyanyian baru artinya selalu banyak hal yang kita bisa naikkan pujian kepada Tuhan. 所以诗篇96篇讲我们要对他唱新歌，那是要天天的为他歌唱。 So sekalian kapan sih kita memuji Tuhan? 那我们什么时候来赞美我们的上帝？ Kapan kita merasakan, oh saya bisa melihat keadilan Tuhan di dalam bangsa kami. 我能够看到我们的神在我们的国度有他的那个公义 Sepanjang tahun ini saya rasakan tuh berkat Tuhan limpah. 这一整年我已经经历了他的救恩 Saya rasa di dalam kesulitan-kesulitan saya ditopang oleh Tuhan. 在一切的困难当中他扶持着我 Sehingga dalam hidup kita merasakan puji-pujian, memuliakan nama Tuhan. 所以在我们的生活上我们就一直要赞美他 Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, 怎么样 kita bingung. Kita bingung. 我们非常彷徨 Kayaknya yang saya rasakan kesulitan, penderitaan, masalah dan sebagainya. 因为我有遇到了很多的困难一切的问题 Kita miskin dalam merasakan berkat-berkat Tuhan 我 dalam 们 hidup 贫 kita. 穷就没有经历到神的恩典 Pemazmur mengajarkan, 所以诗篇告诉我们 dia menulis ada nyanyian baru. 所以他说你要唱新歌 Tiap-tiap hari ada hal-hal yang bisa dia naikkan pujian kepada Tuhan. 他说你每一天对为他唱新歌 Nah oleh sebab itu pemazmur mengatakan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. 所以诗篇96篇讲我们要为他诉说他的荣耀 Kenapa kita disuruh memberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa? 为什么要在万民中诉说他的 Sus 奇 kalian 事 bangsa-bangsa pada zaman pemazmur. 在那个诗篇的那个时代 Biasanya bangsa-bangsa itu ada dewa-dewa yang mereka puja. 所以在那个时代有一些他们所敬拜的那 Ada 个神 dewa-dewa yang mereka agungkan, mereka muliakan dan mereka sembah. 所以他们就敬拜那些偶像他的假神 Ya mungkin ada dewa air, 可能有水神 ada dewa gunung, 有山神 ada dewa daratan, 有土神 ya ataupun Bapak Ibu Saudara sekalian, 还有呢 ada makhluk-makhluk tertentu yang dianggap punya kekuatan yang luar biasa dibandingkan manusia, akhirnya disembah. 所以有些比人的那个能力还大的那些这个活物，他们就拿 So 来 sekarang 拜。 pemazmur memperbandingkan Allah dengan dewa-dewa. 所以我们知道这个诗篇的作者就用神来跟那一些假神来比， Dan kesimpulannya, 所以他的结论， perbandingannya itu kontras. 所以他的结论是非常的这个有黑白的。 Dikatakan dewa-dewa itu hampa. 所以他说那些偶像是假神， Tetapi Allah itu yang menjadikan langit. 所以我们看到这宇宙的那个神 Perbandingan yang kontras. 是何等的对他， Allah begitu berharga. 所以我们看到神是何等有 Allah 价值 itu，ada. 他是
Allah itu begitu bernilai. 它是何等有价值。 Sedangkan dewa-dewa tidak ada nilainya karena mereka adalah hampa. 所以那些假神，他们根本是虚无的。 Sekalian dewa-dewa boleh katakan dalam Roma 1 ayat 23. Menjelaskan kenapa sih dewa-dewa itu ada. 所以我们在罗马书讲那些假神是什么呢？ Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran-gambaran manusia yang fana. 所以他们就把那假神就好像 Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. 所以他们认为那些动物啊，他们是能够来敬拜的， Jadi apa yang menyebabkan dewa-dewa itu ada? 所以变成那些假神为什么有呢？ Karena dosa manusia. 就是因为我们人犯罪。 Sehingga Allah yang begitu jelas dari ciptaannya. 这样我们看到那个这创造我们的主， Allah yang begitu jelas dalam pengaturannya terhadap alam ini. 所以他能够来管理这个宇宙的。 Allah yang begitu jelas menolong tangan-tangan kita, menopang dan memberikan kekuatan kepada manusia. 所以他能够给我们人类一切的智慧与能力， Tidak lagi disembah, 已经我们没有再敬拜 tetapi 他了， digantikan dengan berhala-berhala. 所以我们就把它用这个偶像来代替， Digantikan dengan dewa-dewa. 就用那些假神来代替。 So sekalian yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Beberapa hari yang lalu kita merayakan Imlek. 我们不久前我们才这个庆祝我们的新年。 Pertanyaannya, boleh nggak sih orang Kristen merayakan Imlek? 问题是我们基督徒可以欢乐新年吗？ Boleh? Yang benar? 能够呢？ Boleh ya. Ada tradisi-tradisi yang boleh kita ikuti. Ada tradisi-tradisi juga yang tidak boleh kita. 有一些我们是那些我们可以跟的，还有一些是有一些我们不可以跟的。 Saudara sekalian tempat ini pakai baju merah. 我们现在所穿的衣服， Boleh? 可以吗？ Tahu nggak baju merah? 我们知道红色的是什么？ Nah ini lambang keberanian, lambang katanya nih ada legenda Nian. 这是我们叫做称作年， Satu makhluk jahat 是一个很不好的一个活物， yang keluar dan mau makan manusia. 因为它要出来来吃这个人类， Maka dia paling takut dengan baju warna merah. 所以他最怕就是红色的衣服。 Jadi kalau Nian 所以 datang, 所以我们看到这个年来的时候， saya tinggal buka jubah saya. 我就把开起来 Ya,，tapi saya warnanya hitam ya. 因为 Pak 我的是 Simon 黑的， tinggal buka jasnya. 我就开我的那个jas， Pak Simon nggak kemakan, 我不被吃掉， yang hitam kemakan. Ya. 这黑的被吃掉了， Karena dia takut warna merah. 因为他怕红色的。 Terus lampion-lampion juga warna merah. 哦 Lampion-lampion 我们 juga 看 warna 到那 merah. 些这个灯笼也是红色的， Nah kalau gitu boleh nggak pakai baju merah? 我们可以用灯笼吗？ Boleh nggak ada lampion? Boleh, tetap. boleh. Ya, tapi jangan Pak punya pemahaman begini. 但是我们不可以弃绝它的意思。 Aduh baju merah nggak ada. 我们看到红色的， Waduh kalau gitu celaka lah. 我们就就是说 Tahun 2025 banyak musibah. 我们看到当Karena hari ini saya tidak, pada waktu Cynthia saya tidak pakai baju merah. 因为我有事情，因为我不穿红 Nah 色的 pemahaman seperti ini yang tidak boleh. 这样的这一个我们不可以跟的。 Terus ada kepercayaan waktu Cynthia nggak boleh nyapu. 新年我们不可以 Ayo 打扫。 siapa ngaku jujur Ah, ya? putar Siapa saudara. yang nggak berani ya? Rezeki katanya hilang. Ayo 因 ngaku 为 ngaku. 你如果打扫，你的那个这个好运就会 Kalau 跑掉 saudara。percaya minta pengampunan dosa sekarang ya. 所以我们必须要知道。 So sekalian salah satu yang tidak boleh adalah 我们不可以的其中一个是 biasanya dalam tradisi Tionghoa 我们在中文的那个传统里面， selain
pai minta angpau 我 begitu ya. 们拜拜讨红包， Biasanya ada doa sembahyang kepada leluhur. 我们要对祖宗来敬拜， Mak Cho, Pak Cho ya. 我们为他讲这个马祖， Beri berkat kepada kami. 所以你 misalnya. 要赐给我们好运 Yuk doa yuk minta berkat kepada leluhur kita. 所以我们就向我们的祖宗来讨这个， Boleh? 可以吗？ Boleh? Tidak boleh. 不可以。 Apalagi ada dewa-dewa yang disembah waktu itu. 那个时候还有我们有敬拜的神， Ada namanya dewa dapur. 还有一些灶神， Ya, itu mesti disembah 我们必须要来敬拜他。 supaya setiap hari dapurnya tetap ngebul. 我们每一天我们厨房都能够响当当的， Ada doa kepada dewa rejeki 还有一些比较好运的神。 supaya tahun 2025 rezekinya lancar terus. 我们在25年的时候，我们的好运一直 Nah, 不断。 ada doa kepada dewa langit. 还有天神， Wah, ini dewa yang paling tinggi menurut legenda orang Tionghoa. 就是我们华人最崇 Katanya 高的。 ini manusia yang pernah bertapa beribu-ribu tahun 这是有几千年的时候， terus diangkat menjadi dewa yang tertinggi, 所以他被高级成最高的神。 menggantikan dewa sebelumnya 就交换了以前的神， yang gagal mengatur dunia ini 因为 dengan 他 baik. 他不能够来指正Maka dewa 世 langit 界， itu penggantinya. 所以这个天神就把它换掉。 Ya. Nah, kita juga harus dikatakan ayo menyembah dewa langit. 所以我们就要来敬拜天神。 Kalau kita ke keluarga besar yang banyakkan kalangan Tionghoa yang belum percaya kepada Kristen. 如果我们在这个在这个华人在很多还没有信， Ayo doa kepada leluhur. 我们来敬拜我们的祖 Saya 宗。 Kristen. 我是基督徒， Anak kurang ajar dulu ya. 你们必须要知道， Wah, kita ketakutan. 我们 Enggak diberkati sama leluhur ya. 因为 Oh, 你 kita 没有敬 ketakutan 拜， ikut nyembah. 你没有敬拜，所以你 Kita 那个， salah. 所以这样的敬拜是错的。 Ayo ikut nyembah. 所以你必须要跟着敬拜吗？ Berdoa kepada dewa dapur. 你要向造神， Berdoa kepada dewa rezeki. 你向这个好运的神 Kalau engkau 祈 tidak 祷。 berdoa, 如果你没有祈祷， rezekimu seret. 那么你的那个好运 Dapurmu 就 nggak 没有 kebul.，所以你的那个厨 Wah, 房就 banyak 没有。 orang yang mungkin orang Kristen ketakutan. Ikut nyembah juga. 所以有一些基督徒他们很害怕，一跟着他们去拜， Itu yang tidak boleh. 那个是不可以的。 Pemazmur mengajak bangsa-bangsa. 所以我们看到这个诗篇的作者他在叫 Tuhan 他的 itu 外面， harus diberitakan kepada bangsa-bangsa 他说必须要向外面传， bahwa dia berbeda dengan dewa-dewa. 他跟别的神不一样， Dia lebih tinggi daripada dewa-dewa manapun. 他比万神都高。 Dia patut disembah. 我们必须要敬拜 Dia 他， patut diagungkan 我们必须要高举他， karena kuasanya lebih daripada apapun juga dan siapapun juga. 所以他的权能是比一切都还高。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， maka melalui Imlek ini kita diingatkan sebenarnya 所以从这个农历的阴历，我们被提醒 melalui bagian firman Tuhan ini 从这个上帝的话语， hidup kita bukan tergantung kepada jimat, 我们的生活不是靠那些符咒 yang bangun rumah masih lihat feng shui. 有些男小孩子看风水， Kalau nggak ikutin takut rumahnya celaka. 如果我们不跟着他，可能我们会遭殃。 Kita diingatkan Tuhan yang berkuasa. 所以我们知道上帝是最有 Disuruh 权柄的。 nyembah-nyembah seperti apa kita ikut. 如果我们人家叫我们拜什么，我们跟的话， Takut kehilangan rezeki, takut kehilangan nasib yang baik. 我们怕我们的好运不见了。 Kita diingatkan 所以我提醒你们， bahwa Tuhanlah yang berkuasa. 所以我们在这个天下是神 So，sekalian kita 最有 diminta 权柄的， beribadah dan memuliakan nama Tuhan. 所以我们必须向神高举。
Kita diminta untuk sujud kepada Tuhan. 我们要向神敬拜， Gemetar di hadapannya. 我们在向神赞 Karena dia Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Dia adalah Raja yang bertata atas segala sesuatu. 所以他是创造宇宙万物，他是万王之 Jadi 王。 penentu hidup kita itu bukan Hong Shui, bukan jimat, bukan kekuatan-kekuatan apapun yang dimiliki oleh dewa-dewa. 所以我们的这个生活不是被风水、被那辅助、被那些假神所控制。 Kita diingatkan yang berkuasa atas segala sesuatunya adalah Tuhan. 所以我们被提醒，我们是有在最高创造宇宙的万物神控制。 Dan dikatakan nanti Allah itu akan menghakimi dunia. 所以我们 Faktor penuaan juga. Ya, tapi batuk kita atau tidak ditentukan oleh Tuhan juga. 我们的咳嗽不是上帝的这个来标准 Ya, 的。 kita diingatkan melalui perayaan Imlek ini. 我们也知道我们在这个 Tuhanlah yang patut kita puji, kita muliakan, dan satu-satunya Allah yang kita sembah. 所以我们在这个欢庆我们的阴历，就是要知道这是 Dan 神 dikatakan 对的， jangan ada Allah lain di hadapanmu. 不要在我们中间有别的神 Jangan percaya kepada kekuatan materi. 有些那些比较 Jangan percaya kepada kekuatan kekuasaan. 比较那些敬拜有 Jangan 别的 percaya kepada kekuatan dewa-dewa. 还有别的神的那 Jangan 个神 percaya 力， kepada kekuatan roh jahat. 还有一些那个恶神的那个力量， Tetapi percayalah kepada Allah yang menguasai hidup kita. 所以我们必须要来相信我们是宇宙万物的神。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告， Bapa di surga, terima kasih atas 主，我们谢谢你给我们你的话， yang boleh mengingatkan kami. 能够来提醒我们， Kami memiliki Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. 我们有一位创造宇宙万有的神， Yang menjadi raja dan hakim. 能和你我们的王， Di mana dalam hidup Saya kami tergantung kepadanya. 在我们的生活里面，我们要 Karena 依靠 itu 他， kami boleh diberikan kepercayaan yang penuh. 所以我们能够完全的信任他。 Menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. 我们将我们的生活献在神的脚前。 Maka jikalau Engkau yang memimpin, 如果你在拣选我们， kami aman. 我们就很。 Jikalau Engkau yang memimpin, 如果你在拣选我们， kami tenang. 我们就非常的安静。 Jikalau Engkau yang memimpin, 如果你在安排我们， kami percaya ada kekuatan-Mu yang menyertai kami. 我们就知道有你很大的能力在我们的身上。 Terima kasih atas 主，我 firman. 们谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami panjatkan doa kami. 我们祷告感恩， Amin. 阿门。对不起。 Baik, mewakili jemaat, hamba Tuhan dan majelis, saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rusdi Japri untuk firman-Nya dan juga kepada Bapak Simon untuk pelayanan penerjemahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita membawa persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Hari ini ada 2 kali persembahan. Kantong merah untuk kas gereja dan kantong ungu untuk persembahan misi. Selain itu kita juga ada mesbah persembahan bagi Bapak Ibu yang membawa persepuluhan dan juga persembahan syukur, boleh memasukkan persembahan tersebut ke kotak persembahan di depan. Dan untuk persembahan mesbah akan diawali oleh hamba Tuhan dan majelis. Baik, untuk menyambut persembahan kita naikkan pujian What Should I?山高比海深，这不多么不着，却感得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱，有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多么不着，却感得见。因为有你，因为有我， Kepada petugas saya persilakan. 用心爱。心中这一份爱活出来，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊爱我，我们一起向世界活出爱。 Musik saja. Mari bersama-sama kita nyanyikan refnya. Yesus di爱治理我，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我， Bapak Ibu saya persilakan, saya undang untuk bangkit berdiri. 爱我们一起向世界活出爱。
Mari bersama kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Sungguh besar Kau Allahku ya Bapa, Allah yang mengasihi, memimpin dan menjaga setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu yang senantiasa selalu baru di dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Bapa, di hadapan kami telah terkumpul sejumlah uang persembahan. Biarlah Kau berkati setiap tangan yang sudah memberi dan juga yang belum berkesempatan untuk memberi ya Tuhan. Tuhan berikan juga hikmat bagi setiap tangan yang akan mengolah persembahan ini agar boleh sungguh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, kita doakan untuk daerah Jakarta dan sekitarnya yang saat ini sedang mengalami musim hujan dan beberapa wilayah juga mengalami kebanjiran ya. Kita doakan juga bagi daerah-daerah lain yang mengalami bencana tanah longsor juga. Mari kita berdoa bersama, kita doakan bagi mereka yang terdampak akan bencana alam ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga ya Tuhan, di saat ini ya Tuhan, di saat musim hujan ini khususnya bagi DKI Jakarta ini ya Tuhan, dan buat sekitarnya yang juga mengalami kebanjiran ya Tuhan. Tuhan kami mohon biarlah ada juga penanganan dari para aparat-aparat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak akan banjir ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan juga ya Tuhan buat daerah-daerah khususnya yang mengalami bencana tanah longsor ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan perhatian juga melalui pejabat-pejabat daerah juga boleh membantu mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, kita bersyukur untuk kondisi yang aman selama perayaan Imlek ini. Kita doakan agar masyarakat kita boleh tetap menjaga toleransi dan saling menghormati satu sama dengan lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh merayakan Imlek ya Tuhan, juga buat keamanannya yang terjadi dengan baik juga ya Tuhan. Kami doakan biar setiap masyarakat kami boleh berbaur juga dengan lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi yang baik satu dengan yang lainnya, dengan umat yang lainnya Tuhan. Kami mendoakan juga ya Tuhan, biarlah setiap masyarakat kami juga boleh menghormati satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, boleh bersirahturahmi juga dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di bawah kehendak-Mu. Biarlah Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu dan seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duduk selagi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus boleh memberkati akan hidupmu, sehingga hidupmu boleh senantiasa merasakan kelimpahan dari Tuhan, baik secara rohani maupun secara materi. Ada berkat-berkat yang engkau rasakan dalam hidupmu, sehingga melaluinya nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk saat teduh. So sekalian, sebelum kita melihat warta melalui layar LCD, ada beberapa warta yang saya sampaikan. Pertama, ada berita duka cita. Telah dipanggil pulang Ibu Li Fut Chow dalam usia 96 tahun. Ini adalah mama terkasih dari Ibu Wong Li Mei dan mama mertua dari Bapak Eko Hartono. Ya, ini popo dari Susan dan Hendrawan yang sudah dikremasikan hari Sabtu lalu tanggal 1 Februari. Atas segenap keluarga GKBJ Cengkareng mengucapkan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu saudara sekalian, biasanya di awal minggu pertama ada basar karena kondisi masih sincia. Saudara sekalian pasti masih banyak makanan berlimpah di rumah. Oleh sebab itu basar diundur menjadi minggu depannya. Jadi siap-siap saudara sekalian, sediakan angpau-angpau yang sudah saudara terima untuk membeli makanan dan minuman waktu minggu depan, waktu basar ya. Basar ini nanti hasilnya akan digunakan untuk mendukung retreat kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Happy Chinese New Year. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Memasuki tahun 2025, mari kita mengikrarkan kembali visi GKBJ, yaitu gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Sebagai gereja Tuhan, kiranya kita memiliki sebuah kerinduan dipakai menjadi alat Tuhan untuk keselamatan bagi banyak orang, termotivasi untuk semangat membawa visi Allah bagi orang lain. Misi GKBJ yaitu 3B2K dan GAM2 yaitu berdoa, bersaat teduh, beribadah, komsel dan kelas pembinaan, gerakan Andreas dan Matius serta melayani. Untuk menghidupi misi GKBJ, mari kita semakin giat bertumbuh dalam ibadah. Mazmur 84 ayat 11a mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Beribadah dan bersekutu bersama hendaknya menjadi satu kerinduan dalam hidup kita. Pohon yang bertumbuh subur dan berbuah lebat berada di tanah yang memiliki sumber air yang limpah atau berada di tepian sungai. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kita senantiasa memerlukan firman Tuhan dan dekat dengan Tuhan setiap harinya. Pembacaan Alkitab minggu ini memasuki kitab Mazmur ayat 97 sampai 103. Mari kita tetap setia mengikuti saat teduh. Gaya hidup ramah lingkungan dapat diterapkan melalui cara-cara sederhana dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kejadian 2 ayat 15 berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan memulai membawa botol air atau tumbler, kita dapat mengurangi sampah botol plastik dan menjaga bumi kita yang adalah milik Allah yang wajib kita pelihara. Persekutuan Usia Indah, Selasa 4 Februari pukul 5 sore dengan tema Pujilah Allah Sang Penyelamat yang diambil dari Mazmur 96. Akan disampaikan oleh Guru Injil Esa, mengajak jemaat Usia Indah untuk dapat bergabung. Persekutuan doa pagi akan dilaksanakan secara hybrid atau diadakan onsite dan juga Zoom pada Sabtu 8 Februari pukul 6 pagi dengan tema Doa dalam Sengsara.
yang diambil dari Mazmur 102 dan akan disampaikan oleh Guru Injil Esa. Dialog mengajak pemuda-pemudi untuk dapat bergabung pada Sabtu 8 Februari pukul 5 sore dengan tema Grey Areas dan akan disampaikan oleh Guru Injil Yeremia Putra. Bagi saudara yang ingin mengetahui dasar-dasar iman Kristen, dapat mengikuti kelas berakar dalam 8 kali pertemuan via Zoom setiap Senin mulai dari tanggal 10 Februari. Pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha. Ibadah Teens minggu depan, 9 Februari pukul 8 dengan tema Love Yourself Better yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Farhan. Ibadah anak minggu 9 Februari pukul 8 dan 10.30 dengan tema Terima Kasih Tuhan Engkau Baik yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8-13. Sekian informasi Warta hari ini. Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati. Pernah gak kalian mikir gini pas kuliah atau kerja? Sebenarnya hal ini boleh gak sih? Bener gak sih kalau lakukan itu? Sebagai freelancer dan pas banget lagi butuh uang, boleh gak gue ambil job di hari Minggu? Dan jadi gak bisa ibadah ke gereja? Boleh atau gak boleh? Terus gimana kalau dikasih hadiah dari klien? Wajar atau gak etis? Sebenarnya emang semua ini seperti area abu-abu, antara lakuin atau enggak, benar atau enggak. Di gray areas itu, kita pasti harus ambil keputusan. Tapi gimana caranya ambil keputusan di gray areas di tempat kuliah atau kerja? Apa prinsip etika yang harus kita pegang pas harus mutusin sesuatu yang sulit? Yuk kita berdialog bareng Guru Injil Yeremia Y. Putra, dosen STT Amanat Agung, di hari Sabtu 8 Februari jam 5 sore di GKBJ Cengkareng. See you there at Dialog. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan angpau dari gereja, mungkin nanti ketika turun boleh ambil dari pohon angpau di bawah ini. Dan silakan Bapak Ibu nanti cek kejutan apa yang didapat dari gereja ya. Baik, kita akan menaikkan pujian kungsi sambil menyanyi, mungkin bisa sapa kanan kiri, kungsi sekali lagi bagi saudara-saudara yang tadi belum sempat disapa, kita sapa dan kita sambil meninggalkan ruang ibadah ini. Baik. 大街小巷，每个人的距离，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kungsi selamat tahun baru dan Tuhan memberkati semua. Sampai ketemu minggu depan. 每个人的距离，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。